Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Pemimpin diminta menyelesaikan masalah rakyat dan bukannya bermain politik. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, menyelesaikan masalah rakyat yang terkesan dengan COVID-19 dan banjir adalah lebih penting dan perlu diberi keutamaan berbanding bermain politik. Sehubungan itu, Bung Mokhtar yang juga Timbalan Ketua Menteri mahu UMNO Sabah memberi fokus kepada masalah rakyat dan tidak mahu diheret dengan isu desakan supaya Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, meletak jawatan. Bung berkata demikian kepada pemberita di Beluran semalam selepas meninjau Jalan Nangoh, Paitan, Kanibongan yang runtuh akibat hujan lebat pada 19 Januari lalu. Sementara itu, dalam lawatannya ke Kampung Pengkalan Bukit Garam Kinabatangan, Bung menggesa penduduk kampung itu untuk berpindah berikutan kawasan berkenaan sering dilanda banjir dan tidak selamat untuk diduduki. Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata perumahan di kampung itu tidak tersusun dan kedudukannya juga begitu hampir dengan Sungai Kinabatangan. Ini menyebabkan kawasan itu terdedah dengan masalah banjir setiap kali hujan lebat berterusan. Bung yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Lamag, berkata kerajaan telah menyediakan satu tapak baru sebelum ini. Namun, segelintir penduduk enggan berpindah menyebabkan mereka berhadapan dengan risiko, terutamanya ketika banjir besar. Ketika lawatan ini, Bung menyampaikan bantuan bakul makanan kepada penduduk Kampung Pengkalan Bukit Garam. Selain Kampung Pengkalan Bukit Garam, kampung lain yang berdepan risiko banjir termasuklah Kampung Danau Ria, Kampung Muhibah, Kampung Seri Manis, Kampung Nusa Jaya, Kampung Buang Sayang, Kampung Sungai Lokan dan Sangau, Kampung Kembarajaya, dan Kampung Pelangi. Industri peladangan sawit di Sabah dibenarkan untuk meneruskan operasi harian mereka ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA dan Persatuan Pemilik Ladang Malaysia MEOA berkata sekiranya PKP sepenuhnya dilaksanakan, negeri Sabah dan rakyatnya akan mengalami kerugian besar. Ia juga memberi kesan kepada sosioekonominya. Dua persatuan itu berkata demikian bagi mengulas kenyataan oleh Kerajaan Sabah bahawa negeri ini dan industri peladangan sudah mencapai persetujuan bersama untuk melaksanakan penutupan operasi di sektor peladangan selama 30 hari secara sukarela bagi menangani pandemik COVID-19. Penanam sawit diminta bekerjasama dengan kaki tangan Kementerian Kesihatan yang melakukan ujian saringan. Dua persatuan itu berkata antara prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi oleh sektor itu ketika beroperasi ialah kawalan kemasukan ke ladang, SOP yang ketat dalam pengagihan makanan serta perkhidmatan dan bekalan berkaitan agrokimia, alat ganti serta jentera. Pekerja dan semua kaki tangan ladang juga perlu melaksanakan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, tidak dibenarkan berkumpul beramai-ramai serta langkah-langkah pencegahan tambahan seperti penjagaan kebersihan diri. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kelima berturut-turut dengan 282 kes dilaporkan hari ini berbanding 295 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 48,019 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 3 kes kematian dilaporkan hari ini iaitu 2 di Lahadatu dan 1 di Keningau. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Masidi berkata
peruntukan 31,58 juta ringgit untuk bakul makanan telah diluluskan dan dianggarkan sejumlah 315,000 ketua isi rumah akan mendapat manfaat. Pengagihan bakul makanan secara berperingkat telah dimulakan pada 26 Januari lalu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan waktu operasi kedai runcit, kedai serbaneka, farmasi, kedai dobi serta kedai cermin mata dilanjutkan sehingga 10 malam berbanding 8 malam sebelum ini. Jadi setelah membuat penilaian risiko oleh KKM, sekali lagi kita bersetuju untuk melanjutkan waktu perniagaan bagi sektor-sektor perniagaan yang dibenarkan boleh berniaga sehingga pukul 10 malam. Antaranya termasuklah kedai runcit, kedai serbanika, farmasi, kedai keperluan harian, kedai makanan haiwan, kedai dobi serta kedai cermin mata yang telah kita umumkan sebelum ini. Maka mereka dibenarkan untuk melanjutkan perniagaan mereka sehingga pukul 10. Jadi kita seragamkan semua waktu perniagaan bagi setiap perniagaan yang telah pun kita luluskan dan benarkan. Dan ini saya percaya boleh memudahkan penguatkuasaan oleh pihak PDRM dan juga Task Force Operasi Pematuhan dari segi melaksanakan yang bermula besok. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu dilanjutkan 14 hari lagi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuat keputusan melanjutkan tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu selama 14 hari bermula 30 Januari ini sehingga 14 Februari. Lanjutan 14 hari juga dikenakan bagi bahagian-bahagian lain di Sarawak yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 1 Februari sehingga 14 Februari. Menurut pengerusinya, Datuk Amar Douglas Unggas Embas, keputusan itu diambil susulan keadaan semasa penularan COVID-19 yang masih belum terkawal sepenuhnya. Katanya, kes positif di Sarawak masih tinggi dan bilangan kawasan hijau semakin berkurangan. Semalam, Sarawak mencatatkan 70 kes positif baru menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 3,774 kes. 34 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sarawak setakat semalam. Rumah Sebastian Ngalang Juntan yang terletak kira-kira 15 km dari pusat bandar Sibu dikenakan perintah sekatan pergerakan bermula hari ini susulan 2 penduduknya didapati positif COVID-19. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, pihak polis telah menerima arahan membuat sekatan 24 jam di laluan masuk dan keluar rumah panjang yang dihuni 235 penduduk itu selama tempoh 2 minggu. Menurutnya, seramai 20 penduduk pertama rumah panjang sudah membuat ujian saringan COVID-19 pada 20 Januari lalu. Beberapa rumah panjang yang telah di lockdown pun kita pun mempunyai rondaan berkala ke rumah tersebut, dan setiap rumah panjang kita ada pasang tap untuk tidak membenarkan mereka keluar daripada rumah-rumah panjang ini. Dan sebenarnya semua tuan rumah pun telah dipanggil. Kita pun telah bagi tahu mereka untuk memastikan penduduk di rumah panjang itu patuhlah kepada arahan yang telah dikeluarkan. Untuk mencegah penduduk rumah panjang menggunakan jalan ladang untuk menyusup keluar, Stanley berkata sekatan jalan raya akan ditambah di kawasan strategik. Stanley ditemui media di Pejabat Residen Sibu Rabu lalu. Tetapi buat masa ini kita akan menambahkan akan menambahkan satu lagi roadblock di mana ada rumah panjang yang di belakangnya terdapat ladang, dan roadblock ni akan merangkumi ladang sawit itu dengan rumah panjang itu sendiri. Jadi kalau ada isu menyatakan bahawa ada pekerja, ada orang rumah panjang ni keluar tanpa melalui sekatan jalan raya, tapi sebenarnya mereka adalah rumah panjang itu yang bersama dengan ladang itu sekali. Jadi
kita akan menambahkan lagi roadblock kita di bahagian ladang itu tersebutlah. Jadi tak ada isu mengatakan mereka melarikan diri, tak ada statistik pun, pihak hospital pun tidak ada memberi kita apa-apa statistik. Ini disebut-sebut di luar saja. Ketika syarikat pelancongan lain memutuskan untuk membuang pekerja demi mengurangkan kos operasi, syarikat Traverse Tours sendirian berhad mengambil pendekatan menyelamatkan pekerjanya. Syarikat yang mengusahakan Mari-Mari Cultural Village, Mari-Mari Sepanggar Lodge dan Riverbug ini tampil dengan idea mengusahakan perkhidmatan logistik, penghantaran barangan, rana, membekalkan barangan keperluan harian dan pembeli peribadi. Perkhidmatan yang dikenali sebagai Mari Jimat ini memanfaatkan aset syarikat seperti van pelancongan dan lori bagi menghantar barangan makanan serta keperluan lain di seluruh Sabah. Eksekutif jualan Mari Jimat Enterprise, Pipa Amin berkata, demi kelangsungan hidup, mereka perlu beralih bidang perniagaan daripada perkhidmatan pelancongan kepada perkhidmatan pelanggan. Beliau berkata, syarikat itu mempunyai kira-kira 150 orang kaki tangan yang kebanyakannya sudah bekerja 5 hingga 10 tahun. Mari Jimat Enterprise diwujudkan pada Jun tahun lalu untuk memastikan kaki tangan sedia ada masih mempunyai pekerjaan ketika dunia sedang memerangi pandemik COVID-19. Katanya, perkhidmatan yang disediakan meliputi perkhidmatan membekalkan ikan segar dan keperluan harian membekalkan makanan tradisi Sabah. Serta pembelian barangan IKEA, menyedia perkhidmatan pindah rumah dan pejabat, perkhidmatan pembungkusan barangan, penghantaran barangan untuk majlis atau acara, serta rana bagi penghantaran barangan. Tindakan telah diambil bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga peralatan elektronik. Ops Catut 8.0 dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga peralatan elektronik berikutan permintaan yang tinggi untuk pembelajaran dalam talian. Pengarah Pejabat KPDN HEP Sabah, Joji Abbas berkata, KPDN HEP Sabah telah menjalankan pemeriksaan dan mengeluarkan 5 notis kepada peniaga peralatan elektronik kerana disyaki menaikkan harga sejak 26 Januari lalu. Ops Catut 8.0 melibatkan pemeriksaan barangan elektronik seperti komputer, komputer riba, tablet, mesin pencetak dan telefon bimbit di premis perniagaan seluruh Sabah. Ini kerana barangan berkenaan mendapat permintaan tinggi bagi pembelajaran dalam talian, khususnya oleh pelajar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Joji, 5 notis yang dikeluarkan kepada peniaga itu adalah untuk mendapatkan perincian harga jualan dan harga kos barangan bagi tujuan siasatan lanjut. Ia bagi menentukan sama ada berlaku pengambilan keuntungan berlebihan atau sebaliknya. Kesemua peniaga diberikan tempoh 2 hari untuk membekalkan maklumat itu kepada KPDN HEP. Ops Catut 8.0 dijalankan sehingga 8 Februari ini. Sekiranya didapati berlakunya pengambilan untung yang berlebihan, tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 akan diambil. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. 19 notis pengesahan maklumat barangan dikeluarkan oleh KPDN HEP Sarawak kepada peniaga barangan elektronik di negeri itu sejak 25 Januari lalu. Pengarah KPDN HEP Sarawak, Datuk Stanley Tan berkata, pemeriksaan di bawah Ops Catut 8.0 itu dilaksanakan berikutan permintaan barangan elektronik yang meningkat susulan pelaksanaan proses pembelajaran secara dalam talian sejak 20 Januari lalu. Pemeriksaan adalah untuk memastikan peniaga tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya.
Katanya pemeriksaan barangan kelengkapan elektronik itu menyasarkan kepada 5 barangan yang mendapat permintaan tinggi iaitu komputer meja, komputer riba, tablet, mesin pencetak dan telefon bimbit. Siang tadi pemeriksaan obsiatut dilakukan di Vivian City Mega Mall Kuching diketuai Ketua Penguatkuasa KP DNH IP Sarawak, Mogan Arumugam. Pemantauan kami sejak pelaksanaan PKP ini, aduan peningkatan melalui online tu ada terima. Mana berbanding dengan Januari 2020 dengan Mac, boleh katakan aduan online adalah dalam lingkungan 85. Tapi apabila pelaksanaan PKP daripada Mac 2020 hingga kini, aduan dalam talian atas talian meningkat berkali ganda sehingga 500 lebih angka dia aduan. Tegas Mogan, setiap aduan orang ramai mengenai harga barang akan disiasat. Peranan KPNSIP sendiri, kita ada perundangan, peraturan-peraturan perlindungan pengguna, urus peniaga penjagaan dalam elektronik 2012. Di mana dalam itu sudah jelas mengatakan peraturan 3 dalam jadual, setiap peniaga marketplace haruslah memaparkan 8 maklumat penting dalam perniagaan talian, iaitu nama perniagaan, nombor alamat perniagaan, nombor telefon, harga barang tersebut dan deskripsi harga barang itu sendiri. Apabila diiklankan satu barang itu tidak sama sebagaimana yang pelanggan beli, ia akan menjadi satu kesalahan. Dan orang ramai boleh mengadu pada kementerian, kami akan siasat setiap aduan yang diterima. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.